Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini tentang Najib Razak yang berada dalam keadaan kesihatan yang tidak menentu. Terkini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, berita yang amat mengejutkan. Datuk Seri Najib Razak ternyata memang amat benar-benar dalam tahap yang genting. Berita ini dipetik daripada malaysiakini.com 14 September 2022 pukul 5.45 petang. Ubatan generik tak berkesan, turunkan tekanan darah Najib. Berita penuh, Peguam Bela Najib Razak Muhammad Syafiq Abdullah mempertikaikan dakwaan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin bahawa ubat generik mampu untuk menurunkan tekanan darah bekas Perdana Menteri itu. Peguam itu juga mendakwa kementerian pada awalnya menyatakan mahu memindahkan Najib dari Hospital Kuala Lumpur ke Institut Jantung Negara. Semasa sebutan kes rasuah 1MDB Najib yang membabitkan penyelewengan dana bernilai 2.28 bilion ringgit Malaysia di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Syafiq membuat dakwaan mengenai ubat generik sebagai respons kepada laporan berita berhubung kenyataan Khairy semalam. Peguam itu memberitahu mahkamah bahawa tekanan darah Najib hanya mula turun selepas diberikan ubat bagi penyakit darah tinggi yang diambilnya sebelum ini. Katanya, sekarang mereka beri ubat yang Najib biasa makan. Tekanan darahnya mula turun, tetapi belum memuaskan. Balik semula kepada bacaan tekanan darah asal. Walaupun perubahan semula kepada ubat asalnya adalah berkesan, bacaan dia masih belum kembali normal. Ujian masih dijalankan, kata peguam itu petang tadi. Katanya lagi, pelanggan saya ada sejarah mempunyai ulcer yang sangat teruk. 3 bulan lalu, dia tidak sedar. Dia berada di tahap kritikal. Dia kehilangan banyak darah tanpa mengetahui sebabnya. Mereka, iaitu kaki tangan perubatan, memeriksa dan mendapati hemoglobinnya sangat rendah. Tambahnya lagi, dia mungkin diserang stroke. Tetapi mereka berjaya mengawal keadaan dan dia kembali normal. Tetapi baru-baru ini dia mengadu sakit di bahagian perut dan doktor menemui ulcer. Apabila disentuh, ia berdarah. Oleh itu, dia sedang diuji untuk memastikan tekanan darah tiada kaitan dengan itu, melainkan ada kesan berpunca daripada ubatan generik. Walaupun ubatnya sama, satu adalah yang asal, manakala satu lagi generik, bukan. Bertentangan dengan apa yang dilaporkan dengan media, ubatan generik sebenarnya boleh tidak berkesan seperti ubatan asal, dakwa Syafiq. Sehubungan itu, Peguam Bela berkenaan memohon mahkamah untuk melapangkan tarikh perbicaraan yang dijadualkan esok kerana Najib masih lagi dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Hakim perbicaraan Colin Lawrence Sikora kemudian membenarkannya dan menetapkan prosiding bersambung semula pada 26 September. Semalam, sebagai menjawab dakwaan anak tertuduh Noriana Najwa, Khairy Jamaluddin menafikan bahawa ubatan Najib telah ditukar, tetapi sebaliknya menjelaskan tertuduh diberi ubat generik setara, sambil menambah bekas Perdana Menteri itu berada dalam keadaan stabil di Hospital Kuala Lumpur. Menteri itu juga berkata, tertuduh tidak pernah dipindahkan dari HKL ke IJN. Ketika ditemui media selepas prosiding hari ini, Peguam Bela itu berkata,
Najib bukan dirinya yang biasa ceria ketika ditemui di hospital Kuala Lumpur. Dia berkata bahawa tertuduh dalam keadaan tidak selesa dan kesakitan, sambil menambah bahawa mengalami ulcer adalah perasaan yang paling teruk. Berhubung kenyataan Khairi bahawa tidak perlu menghantar Najib ke IJN, Syafi berkata bahawa mereka pada mulanya diberitahu oleh Kementerian Kesihatan bahawa tertuduh akan dihantar ke sana. Peguam itu berkata, jika masalah kesihatan anak guamnya itu benar-benar serius, Najib perlu berjumpa pakar. Katanya, saya tidak fikir dia Khairi betul. Dia harus baca akta penjara, kata Syafi kepada pemberita. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.28 bilion daripada 1MDB. Dia didakwa melakukan 4 pertuduhan rasuah di Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Chelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari malaysiakini.com bertarikh hari ini 14 September 2022 dengan tajuk Ubatan Generik tak berkesan turunkan tekanan darah Najib. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Apakah yang bakal terjadi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak? Dia baru saja melalui penjara kurang daripada sebulan dan kini banyak penyakit beliau yang sudah lama beliau hadapi menjadi semakin teruk. Adakah ini akan menjadi salah satu sebab yang nanti akan menjadi pertimbangan untuk dia diampuni dengan cepat? Ataupun adakah ini akan menyebabkan dia lebih sengsara hidup di penjara? Walaupun begitu, kita mendoakan semoga bekas Perdana Menteri Malaysia ini, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, akan tetap kekal sihat untuk menjalani penjara selama 12 tahun itu. Harus diingat, sebagai makluman, Najib Razak masih mempunyai banyak lagi kes mahkamah. Beliau masih bakal boleh dan jika disabit kesalahan, boleh dipenjarakan lebih lama lagi. Ada yang sehingga sampai 20 tahun. Kita terus mendoakan semoga Najib Razak akan dapat melalui kehidupan yang sukar ini demi cintanya kepada keluarga. Denyut nadi, suara rakyat terus bergema sekali lagi di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap komen anda amatlah dihargai. Kita jumpa lagi. Bye-bye.